Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersama saya di channel Tanyalah Ustaz. Tapi ini bukan program Tanyalah Ustaz di UT9 ya. Baik. Pada kali ini saya ingin kongsikan beberapa soalan yang telah dikemukakan kepada saya dalam siri-siri kuliah saya di masjid dan juga di surau-surau. Baik, soalan yang pertama. Sebelum itu jangan lupa like, share dan subscribe. Baik, kita pergi kepada soalan yang pertama. Kenapa solat subuh, maghrib dan isyak dibaca dengan jahar, iaitulah dibaca dengan suara yang kuat, sedangkan solat zuhur dan juga asar dibaca secara sir ataupun secara perlahan, secara senyap? Baik, bagi menjawab soalan ini, kita melihat kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama raaitumuni usalli." Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Ya. Dalam hadis ini jelas memberitahu kepada kita bahawa solat subuh, solat maghrib, solat isyak, Nabi SAW mendirikan ketiga-tiga solat ini dengan cara bacaan yang kuat ataupun jahar. Sedangkan pada solat zuhur dan juga solat asar, kedua-dua solat ini Nabi dirikan dengan cara bacaan secara sir ataupun perlahan. Jadi jelas di sini perbuatan Nabi ini menunjukkan kepada kita bahawa kita perlu mengikut apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda hadis tersebut. Maka perbuatan kita ini mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada orang yang sembahyang maghrib, sembahyang isyak, sembahyang subuh dia membaca secara sir. Dan tidak juga berlaku sebaliknya, kalau orang sembahyang zuhur dan juga asar dia sembahyang secara bacaan jahar, bacaan kuat. Jadi telah menjawab soalan yang pertama. Baik, soalan yang kedua. Bolehkah perempuan yang haid, perempuan yang datang haid, mengqadakkan semula solat fardu yang ditinggalkan sepanjang tempoh haid? Jadi soalan ini dia tanya, perempuan dalam keadaan haid, maka dia tidak boleh sembahyang, tapi dia nak ganti ataupun dia nak qada semula solat yang telah dia tinggalkan ketika mana dalam tempoh dia haid. Boleh atau tidak? Bagi jawapan ini, di dalam kitab Fiqh Manhaji menjelaskan bahawa hukumnya makruh bagi seseorang wanita menggantikan ataupun mengqadakkan semula solat yang ditinggalkan sepanjang tempoh haid itu. Jadi bila sebut tentang haid, bagi seorang wanita yang normal, menjadi fitrah semula jadi yang Allah SWT ciptakan kepada wanita-wanita ini, apabila sampai waktunya mereka ini akan didatangi haid. Itu normal. Yang tak normal, kalau lelaki datang haid, itu tak normal. Jadi bagi wanita, Allah SWT ciptakan mereka ini dengan adanya haid, yang mana darah haid ini Allah SWT ciptakan kepada wanita untuk mengeluarkan semua darah-darah kotor yang tidak diperlukan oleh tubuh badan wanita itu sendiri. Jadi kalau bagi wanita yang sampai masanya dia datang haid, contohnya 7 hari dia datang haid, maka 7 hari dia meninggalkan solat fardu, maka dia tidak perlu mengqadakkan solat tersebut. Sekiranya dia qada, maka hukum dia mendirikan solat itu adalah makruh. Baik. Soalan yang ketiga. Ini berkenaan dengan perempuan juga. Betulkah
Bukan betulkah? Batalkah solat bagi perempuan yang sedang solat, ya, keluar angin, ya, keluar angin daripada faraj dia, ya. Seorang perempuan dia solat, tengah solat dia keluar angin daripada faraj, batal atau tidak? Rasa-rasa tuan-tuan, batal ke tidak? Ya. Baik, jawapan bagi soalan ini, ya, maka seseorang perempuan yang sedang mendirikan solat, maka keluar angin daripada farajnya, ya, ataupun duburnya, ya, maka solatnya batal. Jadi ini istimewanya perempuan, ya. Dia boleh kentut ikut belakang, dia boleh kentut ikut depan. Orang lelaki dia kentut ikut depan. Tak payah nak paksalah kawan lelaki ni nak try kentut ikut depan. Puas teran dia tak akan keluar kentut, ya. Ataupun dia nak kentut ikut mulut, ya. Tahan nak kentut keluar ikut mulut, ya. Maka tak boleh jadi. Jadi fitrah, ya. Allah SWT ciptakan wanita ni juga ada keistimewaan dia, ya. Dia boleh keluarkan angin ikut depan, dia boleh keluarkan angin ikut belakang. Tapi asal keluar je sesuatu daripada dua lubang ini, ya, daripada depan ataupun daripada belakang, daripada kubul ataupun daripada dubur, apa saja yang keluar daripada dua laluan ini, maka solatnya batal, ya. Solatnya batal. Baik. Tetapi kalaulah, ya, kita kentut, kita kentut ikut mulut, ya. Tahan ikut bawah, keluar ikut mulut. Kentut, ya. Solat kita tak batal. Ya, kentut ikut mulut, solat tak batal. Tapi jumpa ke tuan-tuan orang kentut ikut mulut? Orang sedawa ikut mulut ada, ya. Orang kentut ikut mulut tak ada, ya. Jadi keluar apa pun sesuatu daripada kubul dan dubur, maka akan membatalkan solat seseorang sekiranya dia tengah solat, ya. Walaupun kita kentut itu tak ada bau, tapi kita keluar biji embutan, ya, batal juga solat, ya. Baik. Soalan seterusnya, sah atau tidak orang yang murtad mendirikan solat? Ini satu permasalahan juga, ya. Dia ni Islam pada asalnya, kemudian dia murtad. Murtad ni adalah keluar daripada Islam, ya. Kemudian apabila dalam keadaan dia murtad, ya, dia mendirikan solat, ya. Dalam keadaan dia murtad, dia mendirikan solat, ya. Bacaan dia baik, ya, fasih bacaan dia, ya. Syarat-syarat sah dia buat, ya. Rukun-rukun solat dia buat dengan sempurna. Tapi dia ni murtad, sah atau tidak, ya? Jadi saya jawab di sini, ya, bagi orang-orang yang telah pun murtad, dia mendirikan solat, maka solatnya tidak sah. Kerana apa? Kerana kita melihat kepada syarat utama solat. Syarat utama solat yang pertama, hendaklah dia itu seseorang yang beragama Islam, ya. Tidak boleh tidak dia nak sembahyang dia sah, mesti Islam, ya. Kalau dia bukan Islam, dia mendirikan solatnya tidak sah, ya. Jadi syarat wajib solat kita tengok, yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat suci daripada hadas, sama ada hadas kecil ataupun hadas besar, dan juga suci daripada najis. Jadi kita tengok yang pertama ini, syarat yang pertama mesti Islam, ya. Maka apabila bukan Islam, dirilah solat sebagaimana sempurna pun, maka dia tidak sah solatnya. Baik. Soalan yang seterusnya, bagaimana pula bagi seorang perempuan yang solat dalam keadaan pakaiannya mengandungi keputihan? Maknanya seluar dalam lah, bagi seorang perempuan dia mendirikan solat, tapi solat dalam keadaan dia tidak membersihkan seluar dalamnya daripada
keputihan. Jadi keputihan ini adalah sesuatu yang najis, ya. Apa dia air yang keluar daripada kemaluan depan? Kita tengok, ya. Apa dia air yang keluar daripada kemaluan depan? Yang pertama air kencing. Maka air kencing ini najis. Yang kedua, air mani. Air mani tidak najis. Yang ketiga, air mazi. Air mazi ini najis. Yang keempat, air wadi. Air wadi ini juga najis. Yang kelima, I love you. I love you ni tak ada, ya. Jadi ada 4 saja jenis air yang keluar daripada kemaluan hadapan. Satu lagi jenis cecair iaitulah keputihan. Ya, yang keputihan ini hanya ada pada wanita. Ya. Orang lelaki tak ada keputihan. Yang ada kehitaman. Keputihan tak ada pada orang lelaki, yang ada pada orang perempuan. Jadi keputihan ini dikategorikan sebagai sesuatu benda yang najis. Jadi bagi orang yang mengalami keputihan, orang perempuan yang mengalami keputihan, maka untuk mendirikan solat dia wajib membersihkan keputihan yang melekat pada seluar dalamnya. Ya, kemudian barulah boleh dia mendirikan solat. Dalam keadaan dia mengetahui bahawa seluar dalam dia ada keputihan, tapi dia mendirikan solat, maka solatnya tidak sah kerana dia membawa di dalam solat itu pakaian yang bernajis. Ya. Jadi sekadar itu dulu perkongsian saya pada kali ini, ya. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan ini mendapat sedikit manfaat dan dikongsi bersama. Mudah-mudahan ia menjadi amal jariah kita di akhirat kelak, insya-Allah, ya. Jadi betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Jom beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.